Dalam dunia digital hari ini, salah paham dalam komunikasi boleh berlaku hanya dengan satu message. Dalam video ini, kami akan lakukan satu sesi perundingan bagaimana pihak sekolah, pelajar, dan juga ibu bapa menyelesaikan isu konflik secara matang dan juga harmoni. Semoga ini menjadi teladan buat semua. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam, Cikgu. Oke, kamu duduk. Duduk. Oke. Ini Cikgu akan bagi kamu tugasan dalam kumpulan. Oke. Saya sudah bagikan kumpulan dan saya mau kerja ini diantar minggu depan. Boleh? Boleh, Cikgu. Oke, baiklah. Ya, untuk kelas hari ini, seperti yang saya sudah bagi tahu kamu, tugasan ini saya sudah ajukan minggu depan dan selanjutnya akan saya hantar di grup WhatsApp kita. Oke, untuk hari ini sudah buka muka surat 7, buku asas tata bahasa Indonesia. Seperti yang kamu tahu, atas Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, saya bercakap dengan Puan Siti, ibu bapa kepada Ashikin. Oke, terima kasih Puan. Nama saya Nusyada Alia binti Abdul Latif. Saya merupakan guru konseling di sekolah anak Puan. Saya menelepon untuk memaklumkan bahwa pihak sekolah akan mengadakan satu sesi perundingan khas berhubung isu salah paham komunikasi yang berlaku dalam kumpulan WhatsApp kelas anak Puan. Dia melibatkan Ashikin dan seorang lagi rekan sekelasnya. Tujuan kami menghubungi Puan dan mengadakan sesi perundingan ini untuk memberi ruang kepada semua pihak menjelaskan keadaan sebenarnya, serta kami ingin menyelesaikan salah paham dengan cara yang lebih harmoni. Kami menghargai jika Puan dapat hadir bersama dan memberi sokongan kepada anak Puan. Sekiranya Puan mengalami masalah kekangan masa, sila hubungi saya untuk kita atur masa agar dapat mengadakan sesi perundingan ini. Terima kasih Puan. Saya tahu saya silap, tapi saya tak tahu nak berdepan dengan Ashikin. Saya cuma stres masa tu, tapi tak patut saya tulis mesej tu dalam kumpulan. Harap semuanya dapat selesai dengan baik.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Terima kasih karena berhadir ke sesi perundingan ini. Tujuan saya mengadakan sesi perundingan ini adalah untuk menyelesaikan satu isu komunikasi yang berlaku dalam kumpulan WhatsApp kelas yang telah menimbulkan salah faham dan menjelaskan hubungan antara dua pelajar, yaitu Arumi dan Ashikin. Saya akan mempengurusikan sesi pembincangan ini dan memastikan semua pihak dapat bercakap dengan adil. Saya harap kita dapat mencari jalan penyelesaian bersama-sama dengan cara yang matang. Adakah semua bersedia? Ya, kami bersedia, Cikgu. Baik, Ashikin, boleh kamu kongsi tentang pandangan dan perasaan kamu mengenai apa yang berlaku? Terima kasih, Cikgu. Sebenarnya saya sangat terkesan dengan Arumi. Ia mengatakan dalam kumpulan WhatsApp kelas kami ada yang tidak berikan kerjasama, tapi bahkan markahnya saja. Cuman ini walaupun nama saya tidak disebut, saya rasa itu keinginan kepada saya. Karena kan baru saja berbincang tentang tugasan kumpulan. Saya rasa sangat malu dan tersisih. Sebenarnya sisi pertanyaan saya, cuma saya ada masalah internet dan tidak dapat mengantar tugasan saya. Aduh, jadi internet. Coba saya mau antar tugasan sama saya ini. Tidak mau. Menggunakan hal ini, cuma saya nak semua faham perkara sebenar dan saya nak Harumi dan saya berbaik semula. Terima kasih Ashikin kerana berkongsi secara jujur dan tenang. Sekarang saya akan menjemput Arumi untuk memberi penjelasan dari sudut pandangan kamu. Terima kasih, Cikgu. Pertama sekali saya nak minta maaf kepada Ashikin sebab saya tak sangka mesej yang saya hantar membuat Ashikin rasa tersinggung. Saya sebenarnya masa tu sedang stres sebab ahli kumpulan lain sudah menghantar bagian masing-masing dan saya tidak dapat membuat laporan yang akhir sebab Ashikin belum menghantar bahagiannya. Ashikin ni lambat betul atas tugasan, jadi menyusahkan orang lain lah. Saya tidak tahu bahawa Ashikin ada masalah internet sebab dia tidak beritahu dalam kumpulan. Saya akui saya cepat membuat andaian. Sepatutnya saya tanya dulu Ashikin secara peribadi. Saya sangat kesal dan saya harap Ashikin boleh maafkan saya. Terima kasih Arumi dan Ashikin atas keberanian kamu berkongsi. Sekarang saya akan membuka ruang untuk kamu berdua bertanya soalan antara satu sama lain. Arumi, kenapa tidak tanya saya dulu? Kenapa terus hantar dalam kumpulan WhatsApp? Sepatutnya kamu tanya saya dulu secara pribadi jika saya ada masalah. Saya memang geram masa itu sebab tinggal kamu saja yang belum mengantar bagian tugasan kamu. Saya sudah lama menunggu. Saya juga ada mesej kamu secara pribadi tapi tidak maklum balas pun dari kamu. Tapi ya, saya minta maaf sebab saya sepatutnya tidak perlu pun mengantar mesej seperti itu di kumpulan WhatsApp. Maaf Ashikin. Kenapa kamu tidak coba maklumkan kepada saya? Saya ada coba maklumkan kepada kamu, tapi mesej itu tidak dapat dihantar. Esoknya saya ingin beritahu kamu, tapi kamu sudah menulis mesej seperti itu di dalam kumpulan. Saya sangat hargai keikhlasan dan keterbukaan daripada kamu berdua. Ini bukanlah tentang salah siapa, tetapi bagaimana kamu dua dapat menyelesaikan masalah. Komunikasi ini memang mudah disalah tafsir, lebih-lebih lagi dalam mesej tanpa nada dan mimik muka. Sekarang saya beri ruang kepada Ibu Bapak Ashikin untuk memberi pandangan mereka. Terima kasih Cikgu. Kami sangat terkejut dengan perubahan emosi Ashikin selepas kejadian itu.
Dia semenjak ini semakin diam, tidak banyak bercakap dan juga hilang semangat untuk belajar. Kami tahu remaja mengalami tekanan, tetapi komen yang terbuka seperti itu yang dihantar dalam kumpulan WhatsApp boleh memberi kesan terhadap keyakinan diri. Kami tidak mau menuding jari, cuma kami nak tahu apa langkah sekolah selepas ini. Arumi, selepas sesi itu apa yang kamu rasa? Saya rasa lega dan juga kecewa sebab saya tak sangka mesej yang saya hantar itu melukakan perasaan kawan saya. Itu tandanya kamu mempunyai empati. Janganlah biarkan rasa itu menjadi beban kepada diri kamu. Gunakanlah ia sebagai panduan bagi masa depan. Saya nak jadi ketua kumpulan yang lebih baik. Saya mau uruskan tekanan saya dengan lebih baik. Bagus. Saya cadangkan kamu jadi fasilitator untuk tugasan kumpulan seterusnya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Berikut merupakan beberapa langkah yang akan diambil oleh pihak sekolah. Pertama, menjalankan sesi kaunseling susulan kepada Ashikin dan Arumi untuk membina semula keyakinan dan komunikasi berkesan. Kedua, memberi taklimat kepada semua pelajar tentang etika komunikasi dalam kumpulan digital. Ketiga, menyediakan garis panduan rasmi tentang penggunaan WhatsApp kelas dan memberi tanggung jawab kepada ketua kelas untuk pemantauan. Keempat, meningkatkan bimbingan guru dalam pengurusan tugasan berkumpulan agar setiap pelajar dapat peluang yang adil. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ashikin, adakah kamu sedia untuk memaafkan Arumi? Ya, saya maafkan Arumi. Saya pun akan berkomunikasi dengan lebih jelas lepas ini. Saya harap saya dan Arumi akan tetap berkawan. Terima kasih, Ashikin. Saya betul-betul minta maaf. Saya janji lepas ini saya akan lebih baik hati. Bagus.
Terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan. Saya harap hubungan yang lebih baik akan terbina selepas ini. Oleh itu, tamatlah sesi perundingan kita. Jika terdapat isu lain, bilik konseling akan sentiasa terbuka. Terima kasih, Cikgu. Ada cadangan lain daripada pihak ibu bapa? Kalau boleh, pihak sekolah boleh mengadakan bengkel ataupun latihan komunikasi secara berkala. Kadang-kadang pelajar tidak tahu cara untuk menegur ataupun cara untuk memberikan respon dengan sopan. Hal ini boleh mengelakkan perkara sebegini berulang. Cadangan yang baik kami akan bincangkan dengan pihak pengurusan sekolah. Sekali lagi, marilah kita sama-sama berkongsi tentang perkara penting yang kamu pelajari hari ini. Perkara penting yang saya pelajari hari ini bahwa tidak semua orang tahu tentang masalah kita. Kita perlu memberitahu seseorang tentang masalah kita supaya tidak menimbulkan salah paham. Apa yang saya belajar hari ini ialah kita tidak boleh membiarkan emosi mengawal tindakan kita. Kita sepatutnya tanya dahulu dan tidak menuduh. Konflik ialah proses pembelajaran juga. Kita bukan hanya belajar akademik, tetapi juga belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kadangkala, satu message boleh membawa luka, tetapi satu maaf boleh membawa kepada perubahan. Mari kita bina budaya komunikasi yang lebih empati, sabar, dan terbuka. Kerana di sebalik setiap konflik ada peluang untuk kita jadi lebih matang. Hai Syikin. Hai, Kamu dari mana? dari jumpa cikgu. Oh, Syikin. Terima kasih ya Syikin sebab sudi maafkan satu hari. Oh, saya pun dah lama lupakan masalah tu. Lagipun kita kawan kan? Iya, pasti saya akan lebih sabar lah lepasnya. Saya akan maklumkan kalau saya ada masalah. Saya akan beritahu kamu. Oke Syikin. Lanjut ganti. Oh. Salah paham itu biasa. Yang luar biasa ialah cara kita memilih menyelesaikannya. Belum. Katakan ya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam. Yang bercanda. Saya baca kan nanti, kau ini yang macam mukanya, seriuskan dulu. Cakaplah, apa nih? Masuk. Dalam video ini kami akan menunjukkan bagaimana ibu bapak
Salah paham itu biasa. Yang luar biasa adalah cara kita Iya, ya menyelesaikan. Sorry, satu. Tidak.